Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ni menyambung lagi mata pelajaran kita ni yang daripada minggu lepas, iaitu menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Okay, sebelum kita ni memulakan isi pelajaran, marilah kita ni sama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. Okay, tanda tangan ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Okey, hari ini Ustazah ingin mengajar iaitu tajuk menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Okey, antara tajuknya ialah pertama, cara menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Bagaimana cara kita ni menjaga kita ni punya semula jadi lelaki dan perempuan ni. Macam mana cara kita ni menjaga diri kita ni? Okey, yang kedua, bagaimana hikmah menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Kebaikan, siapa yang menjaga fitrahnya sebagai lelaki ataupun perempuan, Allah Ta'ala bagi kebaikan. Dan akhir sekali adalah ini akibat orang yang tidak menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Okey, apakah akibatnya apabila mereka melanggar semua itu? Okey, awal-awal cara menjaga fitrah lelaki dan perempuan pertama adalah mempelajari dan menghayati ajaran Islam. Kita ni mesti mengetahui apa hukum hakam tentang orang yang melanggar fitrah lelaki dan perempuan itu. Mesti kita ni mempelajari hukum-hukum hakamnya. Okay, yang kedua adalah berpakaian sopan dan menutup aurat dengan sempurna. Bagi lelaki auratnya di mana? Aurat lelaki di mana? Iaitu di antara pusat sehingga lutut. Itu yang wajib ditutup bagi seorang lelaki. Bagaimana pula dengan aurat seorang perempuan? Di mana aurat seorang perempuan? Iaitu di seluruh tubuh badan. Wajib ditutup seluruh tubuh badan kecuali apa yang boleh dibuka saja, iaitu muka dan dua tapak tangan. Itu saja yang boleh dibuka. Itu bagi aurat perempuan. Caranya menjaga fitrah sebagai seorang lelaki dan perempuan. Yang ketiga, iaitu tidak melakukan perkara yang menyalahi fitrah, seperti lelaki berhias menyerupai perempuan dan perempuan berkelakuan atau berpakaian seperti lelaki. Itu sudah terang lagi bersuluh, nampak sudah. Lelaki tidak boleh berpakaian seperti perempuan, tidak boleh berlipstik, tidak boleh bertudung, tidak boleh memakai rambut palsu yang panjang. Anda boleh berlipstik. Itu menyerupai perempuan sudah tu. Kalau lelaki macam itu. Begitu juga dengan perempuan. Tidak boleh memakai seperti pakaian seorang lelaki. Okey, itu faham sudah? Seterusnya, tidak terikut-ikut dan tidak terpengaruh dengan tingkah laku golongan pondan. Tu nak minta maaf. Ya, sudah terang tu, sudah beritahunya. Lelaki indah boleh terikut-ikut budaya-budaya yang indah baik seperti tu golongan pondan. Pondan itu lelaki menjadi perempuan. Tu indah boleh. Hukumnya dilaknat. Hukumnya adalah haram. Okey, yang kelima adalah menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang diharuskan syarak. Artinya, lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin. Boleh berkahwin. Yang boleh berkahwin tidak boleh membuat perkara-perkara
maksiat. Mesti menjaga kelakuan. Contoh, kalau berada di dalam kelas, lelaki dan perempuan, indah boleh duduk sama-sama berhampiran lah tu, indah boleh. Kalau kan duduk pun mesti berjauhan jaraknya. Tidak boleh terpigang-pigang. Tu indah boleh tu. Hukumnya adalah haram. Kata ni mesti menjaga batas pergaulan kata ni. Dan akhir sekali adalah sentiasa menjaga hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dan anak serta adik-beradik. Ini wajib juga ni. Kalau tadi kan menjaga fitrah lelaki dan perempuan, kata ni mesti ikut cakap ibu bapa. Ingatkan tu, cakap ibu bapa. Apa yang ibu bapa larang, apa yang ibu bapa suruh, itu adalah kebaikan untuk kamu sendiri. Tidak ada untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Mesti menjaga hubungan ibu bapa, kekeluargaan dan adik-beradik. Itu adalah cara untuk menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya adalah hikmah menjaga fitrah lelaki dan perempuan. Itu hikmah ni artinya kebaikan. Apabila kita ni menjaga diri kita ni sebagai seorang lelaki atau menjaga diri kita ni sebagai seorang perempuan. Apa kebaikan yang Allah Ta'ala beri di sini? 1. Menghargai dan mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghargai dirinya sebagai seorang lelaki ataupun ia menghargai dirinya sebagai seorang perempuan, artinya ia bersyukur yang dianugerah Allah kepada dirinya. Okey, tuan, menghargai dan mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah memelihara diri dari perbuatan maksiat. Tu nah, siapa yang menjaga dirinya, contohnya lelaki mengelak daripada perbuatan-perbuatan seperti mengikut, meniru, berpakaian perempuan tu. Kalau yang mengelak tu daripada perbuatan tu, artinya ia mengelak daripada perbuatan maksiat. Maksiat tadi perkara-perkara yang indah, baik. Begitu juga dengan perempuan, tidak berkelakuan seperti berkelakuan lelaki. Minta maaf, arti kata lain adalah tomboy, seperti berpakaian lelaki. Betul? Okay, seterusnya adalah hikmah menjaga fitrah lelaki dan perempuan, membendung gejala sosial dalam masyarakat. Gejala sosial ini artinya berkelakuan yang tidak senonoh, yang tidak baik. Okay, kalau tani menjaga segala kata ni punya perbuatan, kelakuan, tingkah laku kata ni tu, okay, itu adalah membendung, mengelakkan daripada gejala sosial dalam masyarakat. Okay, itu hikmahnya. Dan yang keempat adalah masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Jadi bila kita ni semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sopan, berkelakuan yang tidak bersenonoh apa tu, maka kita ni dalam lingkungan masyarakat, hidup kita ni akan menjadi aman dan sejahtera. Dan akhir sekali adalah yang kelima, hikmah menjaga fitrah lelaki dan perempuan adalah hidup sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita ni, bila sudah tani ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, kehidupan kita ni itu akan sentiasa menjadi baik, sentiasa indah. Kerana apa? Kerana hidup kita ni diberkati, mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah di antara hikmah orang yang menjaga fitrahnya sebagai seorang lelaki dan menjadi seorang perempuan. Okay, akhir sekali adalah mengenai dengan orang yang tidak menjaga fitrah sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang perempuan. Okey, apa yang akan terjadi? Di sana yang pertama adalah mendapat dosa besar kerana melanggar perintah
syara, kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya ia akan mendapat dosa besar. Seterusnya yang kedua, dilaknat. Apa artinya dilaknat ini? Dilaknat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaknat ini artinya Allah Taala tidak suka, Allah Taala benci, Allah Taala marah orang yang tidak menjaga fitrahnya. Diubahnya dirinya tu lelaki, diubahnya sebagai seorang perempuan. Begitu juga di sebaliknya, seorang perempuan mengubah dirinya sebagai seorang lelaki. Seterusnya, tidak diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah. Ada yang mesti kata ni elak ni, yang kata ni hindar. Siapa yang tidak menjaga fitrahnya, maka Nabi Muhammad sendiri tidak mengakui orang itu sebagai umatnya. Na'udzubillahi min zalik. Ini yang kata ni ditakutin, kata ni hindari perkara-perkara yang Allah Ta'ala laknat ni. Seterusnya, yang keempat, mendapat azab yang pedih sekali di akhirat. Mendapat siksaan azab di akhirat. Orang yang tidak menjaga fitrahnya, macam-macam ia dapat. Mendapat azab yang pedih. Pedih ni artinya sakit, dahsyat, hebat di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Yang kelima, tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni dalam kehidupan kita ni indah mendapat rahmat, indah mendapat kebaikan, maka kehidupan seseorang itu akan terumbang-ambing, indah tantu, indah gembira, susah sana, susah sini. Kerana apa? Ia tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalika. Yang kata ni elak ni. Seterusnya adalah akibat yang tidak menjaga fitrah lelaki dan perempuan adalah maksiat berleluasa dalam masyarakat. Apabila contoh, apabila seorang lelaki itu menjadi pondan, maka ia akan menghancuri dirinya, menghancuri masyarakat di sekeliling. Jadi macam segala sosial itu akan berleluasa, akan semakin hebat, semakin banyak maksiat itu. So jadi kita ni elak diri kita ni daripada perkara-perkara yang maksiat. Yang ketujuh, ni yang kata ni takut juga disisihkan dan tidak disenangi oleh masyarakat. Artinya orang tu kena pulaukan, kena ali-alikan, indah kena kawan, indah kena dampingi, kena sisihkan, kena pulaukan arah lain. Ini yang kata ni indah mau. Orang yang tidak menjaga. Dan akhir sekali, terdedah kepada penyakit yang berbahaya jika melakukan hubungan luar tabi'i. Na'udzubillahi min zalik. Ini terdedah kepada penyakit. Contoh, minta maaf. Contoh, seorang lelaki menjadi seorang pundan. Artinya ia lelaki kan. Apabila yang melakukan sesuatu, contoh persetubuhan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, contoh macam itu, maka ia akan mendapat penyakit yang bermacam-macam. Na'udzubillah min zalik. Penyakit yang berbahaya. Yang kata ni elak semua ni. Jadi hebat-hebat orang yang tidak menjaga fitrah lelaki dan perempuan, ia akan satu mendapat dosa besar. Yang kedua dilaknat. Yang ketiga, tidak diakui. Dan yang keempat mendapat azab. Yang kelima, tidak mendapat rahmat. Yang keenam, maksiat. Yang ketujuh, disisihkan ataupun dipulaukan. Dan yang ke-8, terdedah kepada penyakit yang berbahaya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi, kita ni sudah tahu, kita ni sudah ada ilmu mengenai orang yang tidak menjaga adabnya sebagai seorang lelaki, yang indah menjaga sopan santunnya sebagai seorang perempuan. Maka siapa yang tidak menjaga itu
inilah di antara 1 hingga 8 ini yang akan terjadi kepada dirinya. Na'udzubillah min zalik. Jadi semoga segala ilmu yang pelajar dapat ni akan dimanfaatkan dan akan disimpan untuk diri sendiri. Okey, sampai sini saja. Semoga pelajar-pelajar dapat memahaminya. Okey. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.